Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dengannya dan jadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Syukur kita dapat berkumpul pada hari ini sempena dengan hari ini, hari penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat, dan juga kita sama-sama duduk dalam satu majlis yang dianjurkan oleh para Nabi dan Rasul yang terdahulu, iaitu majlis pernikahan antara Nur Azian binti Ali dengan pasangan dia Muhammad Zahir bin Yahya. Sebelum saya terus kepada pernikahan, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan kepada diri saya, tuan-tuan dan juga pasangan pengantin lah. Tuan-tuan minta Allah sekalian, khutbah ni bukan untuk pengantin je, tuan-tuan, jangan salah faham pula. Khutbah ni untuk semua yang hadir sebenarnya, yang ada hari ini, dan saya harap dapatlah sedikit sebanyak mengambil manfaat daripadanya, ya. Baik, pertama sekali saya nak pesan kepada diri saya, pada tuan-tuan dan juga pasangan pengantin kita, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa ini lebih kurang terdiri dari 4 perkara asas yang utama. Yang pertama, kita buat apa yang Allah suruh, sama ada dalam Quran, dalam hadis, kan? Mana dia wajib ke sunat kan kita buat. Yang kedua, kita tinggal apa yang Allah larang, sama ada benda itu haram, makruh, kita tinggalkan. Yang ketiga, kita berpesan kepada kebaikan. Keempat, kita mencegah pada kemungkaran. Jadi 4 perkara ni kalau kita dah ada dalam diri kita, maka kita bolehlah mengaku jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang kedua, saya nak pesan pada Zahir dengan Azian untuk melengkapkan kehidupan baru yang bakal dilangsungkan ini dengan menyelesaikan perkara-perkara yang wajib dahulu. Ya. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, dalam Islam ada satu perkara yang wajib, yang mana Allah SWT beri kepada Nabi Muhammad secara terus, iaitu perintah solat lah. Jadi solat ni dia utama, tuan-tuan. Kalau kita solat ni dia penentu kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Maksudnya kalau solat kita elok, terjaga, maka ibadah lain pun akan terjaga. Tapi kalau kita buat ibadah yang lain tapi kita tak solat, maka ibadah-ibadah yang lain tu semua akan tertolak. Dia rugi macam tu je lah, ya? Jadi maksudnya yang pertama sekali, sembahyang dulu. Dalam rumah tangga pun sama. Dia kunci kepada kejayaan rumah tangga yang pertama ialah solat sebenarnya, ya? Sebab kalau saya menerima aduan daripada orang sekeliling berkaitan dengan masalah rumah tangga, bukan semualah, tapi kebanyakannya biasa tanya bab solat, semua tak solat sebenarnya. Dia memang takkan baik, dia akan jadi buruk dan bertambah buruk lagi, ya? Jadi yang itu kena jagalah. Saya kena jadi imam lepas ni pada Azian. Boleh saya? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Senang jadi imam baca Qul Allah, boleh. Bukan yang kena baca kalau panjang pun kan. Orang Melayu kita ni risau je. Tak nak jadi imam pasal 2 benda. Yang pertama, dia kata nak baca surah apa kan. Dalam Fatihah, itu yang dia risau kan. Yang kedua, dia risau tak boleh baca doa bersyarat. Dia pergi masjid ke, imam doa minta kahwin 2, dia pun amin, dia tak faham. Yang penting bahasa Melayu boleh. Jadi kamu jangan risau sembahyang ni. Kita ni solat, nak pesan kamu berdua, solat ni kita kena tahu beza di mana satu dalam solat kita tu yang wajib, mana satu dalam solat kita tu yang sunat. Kita tahu beza. Jadi tahu dulu, tak apa dah, insyaAllah. Kalau ada kekangan masa kerja tu, tak apalah, tu sekadar ingat-mengingati sama-sama dia, cukup dah. Kamu ingatkan isteri kamu tak solat lagi, isteri ingatkan kamu tak solat lagi, dah cukup dah. Okay? Kemudian saya nak pesan juga pada pasangan pengantin untuk menjaga hak dan tanggungjawab masing-masing. Ya? Sebelum kahwin pun dah tahu dah, lepas berkahwin akan ada tanggungjawab.
adakah ada tanggungjawab yang akan datang selepas berkahwin? Ya, kan ada orang paksa kahwin, tak ada paksa kan? Sendiri nak kahwin kan? Jadi sendiri tahu benda ni akan datang tanggungjawab selepas perkahwinan. Ya, tanggungjawab suami kepada isteri, tanggungjawab isteri kepada suami, tanggungjawab masing-masing kepada keluarga mertua masing-masing. Ya, keluarga mertua masing-masing lepas ni dah jadi keluarga sendiri tau. Zahir ya. Jadi lepas saya nikah dengan kedua ni, mak mertua dengan bapak mertua tu dia dah jadi mahram muabbad. Mahram muabbad ni apa dia? Mahram muabbad ni maksudnya boleh salam tak batal wuduk sampai bila-bila. Muabbad tu selama-lamanya sampai mati tu. Ya. Jadi maksudnya kalau satu hari nanti terpisah dan sebagainya, mak mertua akan jadi mak kita betul. Dia tak boleh jadi bekas mak mertua. Dalam Islam tak ada istilah bekas tuan-tuan ya. Maksudnya mak mertua, mak betul. Kalau lah satu hari nanti tak ada jodoh ke apa dan sebagainya, mati salah seorang ke, mak mertua tetap mak mertua. Jadi mak mertua ni di manakah level dia tuan-tuan? Maksudnya kita mak kita dengan mak mertua kita di manakah level dia? Maksudnya tak ada level sebenarnya, sama level dia. Jadi macam mana kita sayang mak kita, macam tu kita nak sayang mak mertua kita. Ya. Tanggungjawab kita kepada mak kita sama juga tanggungjawab kita kepada mak mertua kita. Okay? Jadi yang tu kena ingat lah. Kita sendiri ingat. Dan maksudnya benda itu adalah satu tanggungjawab yang baru dalam kehidupan. Ya, tanggungjawab yang baru. Jadi jelas lah. Itu saya harap apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan semua dapatlah ambil manfaat daripada apa yang saya sampaikan ya. Bolehlah jadikan bekal insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah hari ni walinya ialah Encik Muhammad Ali dia. Ali dia. Encik Ali nikah lah boleh? Ya, insya-Allah. Boleh bangun. Bagi Pak duduk sini. Duduk sini lah. Mana boleh duduk? Situ. Ya. Okey. Caranya sebelum tu kita simpan sikit lah. Kita semua kali tuan-tuan, semua kali kita tajdid syahadah kita simpan, kita selawat ya. Sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas yang sebut itu tanggungjawab saya ya. Dia panggil nama kamu Muhammad Zahir bin Yahya, tanggungjawab saya. Okey, kemudian ayah akan cuba lafazkan dengan sebab anak tak payah tak sebut boleh. Boleh kalau kita anak orang ASEAN Ali nama kahwinnya berapa? 2 ada betul. Jadi saya tak cukup. Mas kahwin tu apa sebenarnya? Zahid tahu tak kahwin? Mas kahwin ni duit yang kau bagi pada Islam. Tapi kau tak boleh minta balik. Dia dah bagi dia kau tak boleh minta balik. Tapi kau boleh pujuk dia. Okey bang. Berbanding kamu kan. Okey. Jadi lepas bagi nama ayah sebut dengan anak ASEAN dengan mas kahwinnya sebanyak RM2,000 benar ya? RM2,000 sampai. Okey, cuba kamu jawab. Kamu isi ingat tak? Tak ingat jadi dua kan ni? Aku terima nikahnya? Aku terima nikahnya Nur Azia binti Ali dengan mas kahwinnya sebanyak RM2,000. Betul, faham itulah. Jadi ayah akan mulakan nafas, akan sambut. Tak perlu satu nafas, banyak 10 nafas pun tak apa. Asalkan saksi orang, saksi lah semua kali lah yang ada ni je. Saksi semua dengar dan dengan jelas, jadi benda tu dah boleh mensahkan pernikahan kamu. Okey? Baik. Ya, boy. Sekarang. Muhammad Zahir bin Yahya, aku nikahkan nikah dengan anakku Nur Azia binti Ali dengan mas kahwin sebanyak RM2,000 tunai. Aku terima nikahnya Nur Azia binti Ali dengan mas kahwinnya sebanyak RM2,000 tunai. Sah. Selesai. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك أدياننا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي كل ذي شر إنك أنت السميع الدعاء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وجعلنا من جوار الندامة في الحال والمال إنك أنت الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. Dengan ini bertaklik bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Nur Azia binti Ali, selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksa, atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, sedangkan dia kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang darah syariah, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah dan jika sabit aduannya di sisi hakim syari'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima akan RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu terkalah dengan talak hulu-hulu. Kita sekali. Nak baca apa? Baik. Nak baca. Ustaz. Cantik rama-rama. Baru nak pakai kasut. Takut je kan? Debuk. Baru kena cantik ya. Ada kasut, tadi kaki ayam. Oh dia? Ni ada bagus ni, enggak baru ni. Oh. Lain merek lain. Lain. Lagi dia, lagi bagus dah bagus lagi. Ada kari pap. Ni. Oh ini. Ini nak kena ni. Lepas tu dia lah pula. Lepas tu dia lah pula. Dia nak sangat lah tu. Nanti cu cari ya. Tak yang muda-muda. Umur 12 tahun boleh.